Asal-usul di sebalik penciptaan baju Melayu dan baju kurung. Makna tersirat pada setiap bahagian baju Melayu, tak kira apa perkara sekalipun di dalam dunia ini, ia semestinya dimulakan dengan langkah pertama. Dan ia termasuklah dengan baju tradisional orang Melayu yang sangat sinonim dengan perayaan umat Islam iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Malah, ia juga dikenakan bagi majlis-majlis rasmi dan keagamaan, membuatkan baju Melayu sangat rapat serta tidak dapat dipisahkan daripada budaya Melayu. Namun, adakah kita ini hanya generasi yang hanya tahu menyarungkan warisan tradisi ini tanpa cuba menyingkap dan memahami asal-usul warisan berharga ini? Jika kita singkap semula sejarah, baju Melayu bermula sekitar 700 tahun lalu. Ia dipercayai diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah yang kaya dengan falsafah dalam berbusana di zaman Empayar Melaka. Pada ketika itu, Sultan mengkehendaki orang Melayu mempunyai penampilan khusus bagi menampakkan sebagai satu bangsa yang mempunyai jati diri dan tidak seperti baju atas angin seperti yang dipakai oleh pedagang India atau Arab pada zaman itu. Menurut Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Perguruan Sultan Idris, UPSI, pada zaman Melaka baju Melayu pada mulanya direka bentuk agak singkat dan ketat seperti baju dipakai pesilat. Namun, evolusi rekaan baju Melayu bermula dengan setiap pengubahsuaian mendapat izin dan persetujuan Sultan. Baju yang pada asalnya ketat berseluar singkat berubah kepada longgar dan labuh seperti yang kita pakai pada hari ini. Walaupun berubah, tujuan penghasilan baju Melayu masih tetap sama iaitu pemakaiannya oleh orang lelaki melambangkan identiti bangsa dan bukan hanya sekadar menutup aurat. Malah, cara baju tradisional ini dikenakan bukan sembarangan tetapi mempunyai falsafah unik dan tersendiri. Seperti yang terdapat dalam budaya Melayu, cara pertuturan dan pelakuan bangsa adalah sangat berhemah dan ini juga diterjemahkan dalam cara pemakaian. Hal ini mendidik orang Melayu generasi muda secara tak langsung melalui gaya pemakaian. Jenis-jenis baju Melayu dan maksudnya, terdapat dua rekaan baju Melayu iaitu cekak musang dan teluk belanga. Pertama cekak musang dan kedua adalah teluk belanga. Jika anda lihat pada rekaannya, sudah tentu anda menyedari perbezaan utama iaitu pada butangnya di mana baju Melayu cekak musang mempunyai 5 butang manakala cekak musang mempunyai 1 butang. Dan perbezaan ini mempunyai falsafah yang tersendiri. Falsafah tersirat pada baju Melayu. 5 butang keseluruhan pada baju Melayu cekak musang merujuk kepada 5 rukun Islam dan 2 butang di atas pada kolar yang sedikit terasing daripada 3 yang lain bererti mengucap 2 kalimah syahadah dan solat 5 waktu. Jika hanya 3 butang dipakai 3 butang bawah, maka falsafah di sebalik menegakkan rukun Islam melalui pemakaian tidak tercapai. Berbutang 5 merujuk kepada 5 rukun Islam dengan 2 butang di atas bermaksud mengucap 2 kalimah syahadah dan sembahyang 5 waktu, selebihnya diwakili 3 butang di bawah. Malah, terdapat puisi yang menjelaskan kepentingan memakai 5 butang baju cekak musang berbunyi, cekak musang berbutang 5, 5 rukun di dalamnya, 5 petua di bawahnya, 5 tiang ditegakkan. Bagi baju Melayu teluk belanga pula, 1 butang tunggal ini membawa makna Tuhan yang Esa dan ia disemadikan dalam puisi yang berbunyi, teluk belanga berbutang tunggal, tunggal satu Tuhan yang disembah, tunggal tidak dapat dianjak alih, tunggal tidak dapat dibelah. Persamaan bagi kedua-dua baju Melayu tradisional ini adalah jumlah poket iaitu 3 poket, 1 poket di atas dan 2 poket di bawah. Ketiga-tiga poket ini merujuk kepada iman, ihsan dan Islam. Maksud baju Melayu berbutang 7. Walaupun begitu, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahawa baju Melayu sebenarnya memiliki 7 butang. Jenis baju Melayu ini dikatakan hanya dipakai oleh golongan bangsawan, manakala pemakaian butang kurang daripada 7 khas untuk orang kebanyakan. 7 butang ini membawa erti 7 lapisan langit dan bumi serta 7 tingkat syurga dan neraka. Penghasilan 7 butang ini dikatakan bertujuan untuk sentiasa memperingatkan golongan bangsawan kepada Allah yang Maha Esa. Samping menjadi pelengkap baju Melayu, tanpa samping, ia kelihatan tidak lengkap dan janggal kerana samping juga mempunyai maksud tersirat sama ada si pemakai masih bujang atau sudah berkahwin.
Menurut tradisi, lelaki yang sudah beristeri hendaklah memakai samping sehingga ke bawah paras lutut manakala mereka yang bujang harus di atas paras lutut. Jika si pemakai sudah berkahwin dan memakai samping di atas paras lutut, ia seolah-olah menandakan dia berhasrat menambah isteri. Seperti butang baju Melayu, samping juga mempunyai puisi tentangnya yang berbunyi, adat memakai samping kok sudah beranak bini. Atau orang yang patut-patut kain samping bawah lutut. Sama setentang paras betis ikat bergulung lurus-lurus. Jika ikat atas lutut itu tandanya nak cari lagi. Harus tahu keadaan ini, kok anak muda-muda kain labuh di atas lutut. Bagai dubalang masuk gelanggang bagai ayam mencari lawan. Pemakaian samping juga boleh menunjukkan status seseorang dalam masyarakat. Kaum kerabat mengikat kepala samping di sebelah kanan, bangsawan di sebelah kiri dan orang kebanyakan di tengah. Apa yang menyedihkan adalah ilmu dan falsafah tentang pemakaian sebenar baju Melayu langsung tidak diketahui oleh kebanyakan orang pada hari ini. Malah, rekaan baju Melayu kini semakin menghakis sejarah lama dan diubah suai tanpa sebarang falsafah membuatkan ia kelihatan seperti baju yang tiada identiti, apatah lagi hendak melambangkan budaya Melayu. Perkara seperti ini perlu disebarkan agar orang Melayu terutamanya lebih mengenali budaya sendiri dengan lebih dekat lantas mempraktikkannya. Dunia fashion dilihat telah bergerak dengan sangat pantas untuk sejak beberapa tahun ini. Ia meliputi fashion wanita, lelaki, kanak-kanak, fashion harian dan yang terbaru fashion yang merangkumi kelengkapan COVID-19 yang mana menampilkan pelitup muka sebagai satu item fashion yang paling digunakan ramai. Bercakap mengenai fashion ini lagi, pastinya anda dapat melihat perubahan yang ketara dari segi pemakaian pada zaman moden ini. Para wanita kini tidak lagi menggunakan baju kurung sebagai busana harian. Ia biasanya hanya dapat dilihat sewaktu majlis formal, keramaian, majlis perkahwinan dan sewaktu hari raya sahaja. Hal ini kerana individu kini lebih memilih untuk memakai pakaian yang lebih kasual yang mana lebih mudah untuk bergerak. Jadi, hari ini kami akan mengupas lanjut mengenai sejarah baju kurung dan bagaimana busana ini menjadi salah satu pakaian tradisional yang gemilang sepanjang zaman. Asal-usul baju kurung. Baju kurung adalah salah satu gaya pakaian masyarakat Melayu yang tertua. Ianya dicipta dan dipopularkan oleh Tun Hasan Temenggong iaitu putera Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir pada Kesultanan Melaka abad ke-15. Seperti yang anda ketahui sebelum ini, Melaka adalah sebuah tempat pelabuhan dan pusat perdagangan entrepot. Ia menyaksikan ribuan pedagang daripada negara China, India dan Timur Tengah datang untuk berdagang. Dalam masa yang sama mereka berdagang, pelbagai budaya dan juga adat turut ditampilkan. Sudah tentu juga gaya pemakaian sebelum adanya baju kurung banyak dipengaruhi oleh para pedagang yang hadir. Menurut sejarah Melayu, Sultan Mansur Shah, penguasa Melaka yang ke-6 pernah melarang wanita Melayu untuk memakai kain sarung atau kain kemban dari bahagian bawah dada kerana ia tidak melambangkan identiti seorang wanita Islam pada ketika itu. Setelah kejatuhan Kesultanan Melaka, versi lain dari baju kurung telah dicipta sewaktu Kesultanan Johor. Sultan Abu Bakar dikreditkan sebagai pereka gaya baju kurung Teluk Belanga pada tahun 1866. Baginda telah mempopularkan pakaian warisan dan menjadikannya pakaian rasmi orang Melayu Johor. Baju kurung Teluk Belanga ini dilihat lebih panjang dan longgar yang mana ia diberi nama bersempena ibu kota kesultanan pada masa itu, Teluk Belangah di Singapura. Selain baju kurung Teluk Belanga, terdapat beberapa variasi lain yang diperkenalkan mengikut negeri. Ia termasuk baju kurung cekak musang, rekaannya seakan baju kurung Teluk Belanga kecuali pada leher yang mempunyai kolar dengan lubang untuk 5 butang. Gaya baju kurung ini dipercayai mendapat pengaruh dari India dan China. Baju kurung Kedah, ia dipercayai dipengaruhi oleh budaya Thailand kerana ia hadir dengan rekaan blaus pendek paras pinggul dan biasanya dipakai dengan kain batik tanpa banyak hiasan. Gaya Kedah dianggap sebagai pakaian longgar dan pakaian harian yang popular di negeri-negeri utara di Malaysia. Baju kurung Pahang turut dikenali sebagai baju kurung Riau Pahang yang diilhamkan oleh Tengku Ampuan Mariam, Puteri Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Berbeza dengan baju kurung biasa, gaya Pahang mempunyai kolar cekak musang dengan 7 atau 9 butang. Baju kurung Perak diilhamkan oleh royalti Perak dan Aceh. Ia dipakai dengan seluar sama seperti baju Melayu lelaki.
Ia mempunyai kola dengan gaya cekak musang dan menyerupai pakaian wanita Aceh. Bagaimana baju kurung kekal gemilang pada zaman moden? Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memperlihatkan budaya yang unik di samping mengekalkan keperluan agama. Baju kurung ini telah memenuhi kriteria wajib yang perlu diambil kira oleh para wanita Islam. Malah, apa yang menarik dengan baju kurung adalah walaupun ia merupakan satu pakaian tradisional yang telah diperkenalkan sejak 1000 tahun yang lalu, namun gayanya masih lagi versatil, ditambah lagi apabila kebanyakan para pereka fashion sekarang menggabungkan elemen tradisional dan fashion moden dalam satu rekaan. Antara sebab mengapa baju kurung masih lagi popular dalam kalangan wanita adalah ia mampu menambah kecantikan, keanggunan dan keselamatan kepada para wanita Melayu. Sekitar 90% wanita Melayu mengatakan bahawa baju kurung itu cantik dan mereka gemar memakai baju kurung. Selain itu, baju kurung juga cukup longgar dan sesuai untuk semua wanita yang membuat mereka berasa selesa dan selamat. Baju kurung ini juga bukan hanya dipakai oleh para wanita di Malaysia sahaja, malah ia turut digunakan oleh wanita di Brunei, Indonesia, Singapura dan selatan Thailand. Akhir sekali, baju kurung telah berkembang seiring dengan perubahan waktu dan mengikut kesesuaian si pemakainya, rekaannya tetap sama. Ia tetap digunakan sebagai item fashion yang masih relevan sehingga ke hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.